suka buat research sebelum nak pergi dekat satu kelas. Faiz akan tengok, okey, ni cikgu ni macam mana. Okey, tengok Facebook dia ke, ataupun tengok macam mana baru Faiz betul-betul boleh keluar duit untuk pergi belajar. Semua benda, apa benda dia buat analisa macam mana, dia boleh bagi macam mana, apa dia provide macam mana. Okey. Sebab tu kalau macam sekarang ni saya mengajar apa semua, saya akan orang yang mana datang tanya, saya akan cakap, okey, kau stop dulu lah apa yang aku buat. Tak payah datang belajar lagi. Kau stop dulu, kaji dulu, tengok mana sebelum tu semua apa benda logik ke tak apa pula. Okey, lepas tu kau decide baru datang belajar aku kalau kau nak. Saya tak suruh orang belajar dengan saya. Saya tak datang. Datanglah belajar dengan saya. Tak. Kalau nak belajar dengan saya, kaji dulu saya. Betul ke tak saya boleh buat. Macam tu lah. Okey. Macam mana saya buat, macam tu lah saya offer ke orang. Dan kajian demi kajian, lepas belajar dan menghabiskan yalah kita kata banyak kelas dihadiri. Betul? Ribuan ringgit habis. Kemudian tentang pembelajaran tu macam mana? Itu dah lepas belajar ataupun masih lagi dah habis belajar? Masa degree lah. Degree tu. Degree tu masa tu FA United aja sekejap dalam. Lepas tu dah tu habis lah. Betul. And then saya habis daripada study tu, saya duit pun tak apa nak ada. Okay. And then kerja pula. Kita faham. Kerja saya tak tahu kenapa, sebab saya apply kerja, result degree saya tak adalah buruk mana pun, saya dapat 3.3. Wow. Saya tak adalah tak adalah teruk kan degree saya kan. Tak tapi ada 2 under kan. Tapi 3.3. Lepas tu tapi saya apply kerja, saya kan tak dapat. Interview pun kalau pergi kan sampai second stage pun tak dapat. Nak cakap saya tak pandai bahasa Inggeris, cakap okey lah juga. Cakap boleh lah. Rasanya dia tak tahu nak bayar gaji berapa dekat Faiz. Tak tahulah. Mungkin kot saya demand sikit kot. Lepas tu lepas pada tu saya pun continue lah buat jual produk, jual barang-barang. Sambil-sambil tu saya belajar forex lah. Continue lah belajar, buat juga saya. Lupa nak tanya. Belajar dalam kos apa? Electronics Engineering. Wah, lari dengan konsep perniagaan dan kewangan ni. Lari kan? Lari ya. Tapi yalah, tapi itu adalah yang diminat sebelum mengenali forex kan? Sebenarnya actually tentang engineering apa semua. Macam sekarang ni, and then saya sedar lepas saya dah buat forex, saya dah buat bisnes, rupanya saya sedar selama ni saya minat bisnes. Sebenarnya saya buat bisnes, saya dah buat bisnes masa saya start daripada Shell yang saya kerja tu. Shell tu tutup. Lepas tu Shell tu dia barang-barang dia bagi. Lepas tu saya minta rokok, saya nak jual rokok masa tu. Maksudnya bila dah tutup mana Faiz tu kat luar, kalau ada orang nak beli dengan Faiz lah. Tak, bukan. Masa tu Shell tu nak tutup, dia nak pindah barang, nak pergi Shell satu lagi. So siapa panggil supervisor cakap barang-barang kau nak ambil, kau ambil lah. So kita orang dah ambil apa segala keropok, aiskrim semua kita ambil. And then satu lagi rokok. Rokok dia bagi je kat pekerja lain, tapi saya tak dapat. Sebab saya tak isau rokok. Lepas tu itulah sebab dia. Lepas tu saya nak minta juga. Saya minta juga. And then sampai saya terpaksa pretend yang saya isau rokok, baru dia bagi rokok. And then dia bagi banyak carton. Lepas tu saya jual malam tu lah. Saya jual lebih kurang half price lah. Habis malam tu juga. Geng kampung semua. Seronok lah budak kampung. Seronok lah. Untung saja malam tu berapa ratus lah, lebih daripada gaji. Masa tu nak tutup lah. Lepas tu metrik pun saya buat bisnes juga. Masa duduk dalam metrik. Patutnya kena ambil kos daripada awal bisnes tu. Itulah saya pun tak sedar. Masa tu minat nak benda-benda, nak ingat nak buat robot ke apa ke, minat cipta kan. Minat. Tapi jangan diabaikan benda tu sebab dah ada degree. Mana tahu bila dah berjaya dalam forex, ada kewangan, boleh laburkan untuk adik-adik kita yang lain ataupun bekerjasama kan. Betul. Okey. Cantik. Kita dah selesai untuk pembelajaran. Okey. Dalam masa belajar tu, adakah Faiz depo secara real ataupun buat demo dulu ke, ataupun macam mana? Depo real terus saya FA United $500. Jangan terkejut. $500? $500. Banyak tu. Banyak. Saya terpaksa kumpul, saya jual jadi dropship masa tu. Jual barang RM50 dapat komisen, kumpul sampai $1,700 lebih baru masuk. Masa tu lah tak tahu apa-apa. Betul lah. Okay, tapi time tu belajar open demo lah. Open demo. So dia orang cakap lah, kalau you nak earn more money, so just depo in real account lah $500.
So and then saya pun Dia tak ada less pada tu. Dia kena 500 juga. tak ada 500 masa tu. Kita tak tahu apa. Yalah, betul lah. Kita tak tahu apa dan belum terbuka lagi kita punya pandangan tu kan, masih lagi sempit. Ni sekarang ni dah luas. Kita boleh pilih mana yang terbaik. Okay, first 500 tu, nak dengar cerita pasal 500 US dollar tu, apa jadi dengan depo yang pertama tu, berapa lama dia boleh bertahan tu. Saya pun tak sure, tapi tak sampai sebulan lah. Tak sure sampai sebulan. Itu kira lama jugalah tu, sebulan kan. Ada yang tu 2 hari je. Alamak, mana duit aku. Sebab dia betul-betul zero. Macam Faiz ada basic dan tahu dah masuk kelas apa semua kan. Bila selepas depo yang pertama, rasa kecewa ke, rasa macam aku ni ada yang tak kena. Dia separuh trader ni, dia akan fikir depo pertama dia gagal, dia kata alamak, ini aku tak boleh ni. Bagi Faiz pula masa tu, oh tak, saya minat. Saya depo tu, lepas tu loss, lepas tu saya macam kan ni salah aku yang buat lagi loss. maknanya salahkan diri sendiri. Saya memang always macam salahkan diri sendiri. Terbaik. Sebab yalah, itu yang kita nak. Kita tahu kita silap, kita belajar daripada kesilapan. Betul. Sebab benda dalam dunia ni yang kita buat, kita yang tentukan, bukan orang lain. Ya, itulah dia saya nak cuba nak terapkan dekat mereka di luar sana. Cikgu-cikgu boleh bagi signal, boleh bagi setup. Betul. Kan kadang-kadang kalau tak menjadi kan, jangan salahkan orang yang bagi signal tu. Yes, it should be macam kalau cikgu bagi signal apa, don't jump macam terus jump kita nak masuk terus. Kaji dulu signal tu, buat analisa. Kena ada ilmu. Itu yang paling penting. Kena ada ilmu, kena belajar. Itu yang paling penting. Sekarang ni banyak juga kadang-kadang dia viral kan, aku dah habis 3,000 US dollar ikut kau punya signal lah ni. Aku dah merani duit aku, siapa nak ganti apa semua kan. Dia macam tak logik. Sekali bila Faiz katakan itu sebenarnya atas diri sendiri. Saya memang highlight benda ni untuk semua para trader. Jangan cuba salahkan orang lain. Kita salahkan diri kita. Ada something. Okay, selepas tu macam mana build up balik keyakinan? Lepas tu cari duit balik depo. Depo lagi. Depo lagi. Kumpul berapa lama pula tu duit kerja tu? Yang ni tak lama lah, sebab ada one join kat bawah kaki-kaki dia tu kan. So dapat lah komisen kat situ. Alhamdulillah. Menggunakan tu pula. Menggunakan tu pula. Okay. Maknanya selain daripada belajar tu, belajar menjadi IB jugalah. Mencari tak, dia FX United, dia IB dia macam mana tah, dia cari orang, kita dapat komisen macam tu. Dia just cari orang, siapa-siapa pun dah register, cari macam orang. Macam ni lah, 500 USD dia depo untuk Faiz. Saya dapat, saya tak ingat, dapat 250 kot seorang. Okay. Banyak tu. Patutlah. Okay. Tapi yang kaki yang pertama tu, dua kaki pertama 200, lepas tu bawah tu berapa saya tak ingat lah. Maknanya dia dah makin mengecut lah. Dia mengecut lah. Okay. Dan bila dah mendapat kaki-kaki tu lah, so adakah kaki-kaki tu Faiz akan ajar ataupun tinggal macam tu je, kau dah depo lah tak kau lah? Kita masa tu yang kaki-kaki tu pun kawan-kawan je. So saya pun cakap kita cakap kita pergi belajar sekali lah dekat dengan kita buat grouping dekat KL macam tu. So datang sekali lah, semua belajar sekali. And then masa tu belajar pun macam ya kan. Yalah, betul lah. Kita belajar nak pandai, kadang-kadang memandai-mandai pun ada tu jadi masalah tu. Okey, saya nak hargai rakan-rakan yang menyertai kita ni. Yang pertama daripada Syahni Mansur, salam Pak Su dan juga tetamu. Okey, Waalaikumsalam. Hai, selamat malam. Dia say hi dekat Faiz tu. Okey, Syaril Ismail, hai. Yang ikut kita pun ramai. 50 orang. Sekejap je kita bersiaran 50 orang. Okey, Syarul Anwar, thank you. Sifu kita Azrin Fazli. Okey, kalau ada soalan boleh bertanya bukan soalan tentang signal. Tentang tu kita nak tahu, kita nak sangat trader di luar sana bertanya untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Boleh kalau ada kita boleh share kat orang lain. Okey Faiz, di pertengahan selepas bersama dengan FX United tu, okey, berapa lama bertahan bersama dengan mereka tu? Dan dekat 2 tahun enggak? Setahun lebih. Lama juga. Tapi macam setahun yang mula tu, lepas saya dah sedar tu, saya pergi ke broker lain.
Okey. Bila ada juga timbul rasa sedar tu sebab saya tahu broker ni macam susah apa semua. Saya pergi belajar banyak broker, efek primers. Semua memang lambat lah. Telefon geng-geng ni pergi sekali lah kita orang. Primers tu belajar jumpa dengan seorang ni, kenal daripada guru-guru signal lah. Lepas tu lepas tu jumpa Agnes, try lah broker lain daripada semua-semua, pergi dekat FBS jumpa. Daripada situ lah starting. Tapi masa tu dah belajar. Masa tu pakai price action je, sebab price action kan masa tu. Tapi still mencari-cari sistem pun macam kenapa ni. Kenapa Faiz lebih kepada price action? Sebab masa tu yang tu je yang saya nampak yang okey. Yang rasa kena dengan dia. Yang boleh masa tu lah. Lepas tu lepas price action tu kan saya cakap saya masih mencari market ni, dia mesti ada something yang bergerak secara nature. Betul. So and then saya jumpa satu orang cakap, ada orang lah cakap Elliott Wave, tapi dia cakap susah yang ni aku nak belajar ni lagi susah yang susah tu Faiz nak belajar Saya benda ni, kalau benda yang saya minat, kita macam ni lah saya nak nasihat semua orang. Kalau benda apa yang korang minat, korang buat aja. Sebab apa, kalau benda yang kita minat, jangan pandang forex ni ke arah korang nak buat duit aja. Kita kena minat. Kalau benda kita buat tak minat, kalau kita fikir pasal duit aja, memang tak kekal lama. Orang kena minat forex ni. Macam saya memang minat. So benda ni bila dah susah lagi aku nak buat. Contohlah saya bagi contoh lah, seorang minat main bola. Macam contoh lah, minat main bola. So dia tak pro main bola, tapi dia memang minat main bola. So walau tak pro macam mana pun, dia fail banyak kali macam mana pun, dia akan tetap practice sampai berjaya. Tak ada benda yang perfect dalam dunia ni. Betul. Tak ada benda yang perfect. Semuanya perlukan latihan, perlukan practice, perlukan kesungguhan, determination. Semua perlukan benda tu. Tak ada yang perfect. Tip yang sangat menarik. So kena tuan-tuan minat. dan puan. Kena minat. Point dia kena minat. Dia buat minat tu minat, tapi ada yang lebih minat kepada profit dia. Macam mana pula Faiz? Kalau bagi pendapat Faiz. Kalau minat profit dia, semua minat profit. Memang cuma nak buat kerja apa pun minat profit. You have to minat bidang tu. Minat dulu bidang tu, lepas tu profit tu dia akan datang, duit tu akan datang. Kita buat apa pun dalam dunia ni, kita buat kerja apa pun, kalau kita minat buat kerja tu, duit tu akan datang kemudian. Sebab kita usaha sebab benda yang kita buat apa benda pun mesti ada gagal dia, mesti ada kepayahan dia, mesti ada masalah dia. Betul. Yang tu yang kita nak kena handle macam mana kita nak handle dia. Nanti bila masalah tu datang, keraguan tu datang, nanti dia akan jadi emosi kita. So kalau benda tu kita asyik fikir duit, tak boleh. Dia nanti hilang, dia ni akan cepat fail lah, akan cepat give up. Sebab dia dah set mind dia untuk profit mindset tu kena ubah. Pada saya mindset orang kena ubah. Mindset memang kena, kalau nak berjaya dalam trading ni, minat dulu. Kalau minat nak buat duit, sabar kejap, minat dulu benda ni. Minat dulu, mana bila minat tu timbul saja, usaha mesti berganda. Betul? Mesti bergandanya, confirm lah. Sebab kita minat kan? Yes. Okey, macam Faiz, selepas daripada efek dalam perjalanan kita ambil lah daripada 2013, 14, 15, 16, itu masa-masa yang struggle lagi ataupun dah stabil? Lepas saya join broker FBS masa tu, masa tu dah okey lah sikit lah. Dia start daripada, sebenarnya ada satu waktu time tu server FX United ni dia hang. Lepas tu modal dalam akaun saya dia tinggal dalam berapa puluh dolar tau, 90 kot. So dia hang, tapi real time dia tak hang. So kita orang boleh nampak market tu pergi macam mana kan. Kita refer yang tempat lain buka investing.com, tengok contoh macam oil lah. Oil kalau dia naik dalam 20 pip, kita orang masuk lot besar sebab server FX United hang. Bila dia hang tapi boleh entry. So bila entry kat situ lot full margin, dia naik dalam 10 pip, 20 pip, kita orang close lah. So nanti dia hang kejap je dalam 5 minit. So lepas tu dia jalan balik, dia pergi balik. So profit kat situ close lah. Saya buat malam tu sampai dalam $2,000. So dari situ dah ada duit sikit. Dari situ lah start and then ambil kelas belajar sikit, belajar. Lepas tu dah keluar daripada Affiliated, pergi join broker lain sampai broker FBS tu lah. Daripada situ saya pun dah belajar price action. And then saya macam kawan-kawan cakap, kau start mengajar, boleh mengajar orang ni, mengajar je lah. Bila disebut tentang pahit tu, benda yang paling pahit sekali dalam sejarah pembabitan Faiz dalam dunia trading ni, kita ceritakan sikit. Kan biar
biar orang di luar sana dia pun rasa dia dah berjaya tapi dia sama macam aku. Aku pernah gagal. Adakah aku gagal ni akan terus gagal? Kan? Macam Faiz boleh bagi semangat, tip. Dia macam Faiz, perkara yang paling pedih, pahit yang pernah dilalui. Masa tu kan depo $500. Kita kumpul duit berbulan $1,000 lebih. Jual dropship barang dapat commission pun satu barang RM50, RM30. Kumpul sampai $1,000 lebih. Lepas tu tiba-tiba loss. Lepas tu duit dalam bank saya masa tu yang saya ingat saya ada 2 Maybank dengan CIMB, antara mana-mana satu lah. Saya tak ingat. Satu ada dalam RM10 lebih macam tu, satu lagi dalam RM12, RM14 macam tu. Allah. And then loss. So and then malam saja saya kau berhenti je motor. Aku dah pening ni, saya baring je tepi jalan tu. Divider sampai ke tahap tu. Tak tangan atas kepala, merenung, memikir masa depan apa, nak makan apa, macam mana. And then saya terpaksa, yalah masa tu 4 bulan saya tak pergi gym. Pagi tak makan apa, air kosong aja jarang. Lepas tu tengah hari just tengok lah OT sekeping, malam sama ada Maggi ataupun nasi bujang. 4 bulan straight. Pengorbanan untuk menjadi seorang trader konsisten, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi belajar. Kawan-kawan rumah saya semua dah jadi engineer masa tu. Saya je tak. Rakan-rakan rumah semua dah engineer rakan-rakan semua dah jadi engineer. Lepas tu masa tu dia orang nak pindah. Lepas tu saya tak ada kerja. Lepas tu saya cakap, boleh aku duduk sekali dengan korang. And then dia orang cakap, kita orang nak duduk ni bukan apa kita orang semua engineer. So saya pun macam okay, tak apalah, aku faham. Sakitnya. Aku faham. Sedihnya, ya Allah. Saya macam tak apa, reda je lah. Tak apalah, dia orang happy macam tu, saya pun okey je, tak kisah. Tergamak dia sebut kami engineer, rasa macam dia macam nak anggap Faiz belum engineer lah, and dia tak layak duduk saya dengan dia orang ke macam mana, ataupun tak tahulah apa persepsi dia orang macam tu. Saya tak fikir pun negatif, biar je. Okay, baik. Kalau Pak Su duduk dalam keadaan Faiz pun Pak Su tahulah macam mana peritnya, ya Allah. Sampai ke tahap tu duit habis, makan Maggi 4 bulan kurus kering. Kurus lah, memang kurus. Bertahan selama 4 bulan tu. 4 bulan tu Tapi lepas tu kan yang jadi server hang tu kan. Daripada situ dapat duit. Daripada server hang tu rezeki pula datang. Dia datang. And then saya belajar daripada seorang kawan cara untuk bersedekah, macam mana rezeki nak bertambah, macam mana. Saya belajar benda lain lah, bukan dekat trading saja. Okay, betul. Belajar ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain. Kadang-kadang betul juga. Kita dulu ada Cikgu Yun CTC ada buat satu kelas kelas saya rasa sekarang pun ada juga cikgu, saya lupa nama cikgu tu. Dia buat kelas trade sambil beramal. Dia kata jangan lupa lah benda tu. Okay, macam Faiz pula, macam mana pendekatan yang kawan tu berikan kepada Faiz? Sama lah, dia masa tu jumpa dia dia cerita lah, aku dulu buat forex. Dia memang someone yang pada saya, dia memang yang beragama lah, yang memang alim lah kepada saya. Dari situ lah saya pun tanya dia, kau macam mana kau boleh beli jam mahal, boleh beli kereta masa study lagi, kau boleh beli kereta macam mana? Cakap simple je, sedekah. Cakap tapi sedekah ada cara dia. Dia ajar lah saya. Dan sekarang saya pun ajar semua orang, student saya mana yang belajar ambil kelas dengan saya, semua saya ajar cara bersedekah. Dan daripada situ saya buat, memang jadi. Alhamdulillah. Itulah orang cakap Allah pun dah beritahu kita sedekah ni kita takkan jatuh apa-apa ke dana, makin bertambah lagi Kadang-kadang rezeki yang datang tu bukannya kewangan. Betul. Kita cerdas, sihat. Kita minta, memang kita minta, tapi dia nak bagi tu kita usaha ke tak? Usahalah. Dia tengok juga kan. Tengok juga. Okey, dan sekarang ini apakah teknik yang Faiz gunakan? Macam sekarang saya lepas saya belajar present tu, and then kan saya mencari, and then saya belajar elite wave. Daripada elite wave tu saya pun nampak lah market bergerak sebenarnya dalam bentuk wave. Tapi elite wave ni dia sangat complicated, susah untuk fahamkan. So daripada situ saya pun join kelas, kita ada grouping international around the world. Lepas tu discussion by discussion. Lepas tu and then dapatlah create satu ni wave theory analysis yang sekarang ni saya dah bukukan jadi buku Seni Forex Terhebat ni. Okey, sekejap. Cuba tunjuk sekali lagi. Seni Forex dekat kamera, Okay. Seni Forex Terhebat penonton-penonton, hasil daripada 6 tahun payah jerih Faiz telah
membuat satu buku. Nanti kita akan bincang tentang buku tu. Macam mana buku ni boleh terhasil. Okey, dan di tahun bilakah Faiz rasa selesa, bukan sebab IB, bukan sebab apa, tak, selesa dengan cara trader ataupun menjana pendapatan melalui trade ni? Okey, lepas saya belajar wave ni, lepas belajar wave teori semua, dah come out dengan satu teknik yang saya boleh simplify daripada elite wave yang susah, complicated tu. Simple dengan lagi senang, lagi mudah, tepat dan berkesan. Tepat dan berkesan. Lagi wave ni daripada kawan yang satu lagi tadi yang tak, bukan. Ini lain lah. Ini lain lah. Baik, okay. Ini kita ada group international punya. Okey. Yang bergabung. Gabung semua. Lepas tu create lah satu. Saya pun dah belajar ni. So macam situ masa tu lepas saya join Ford, IB jadi IB Ford. Oh, jadi IB Ford. Time tu saya dah belajar wave lah masa tu. Okay. And then daripada Comfort tu saya trade modal 500 betul biasalah trade. Saya masa tu high risk kan. High risk, high return. Masa tu MC lah awal tu lah, di awal. Awal lah, lepas tu depo lagi. Depo 500. Sebab dah biasa daripada dulu depo 500. Maknanya Faiz kekalkan 500 tu Okey. Lepas tu kasar tu. And then depo sampailah 3 sampai ke 3,000 kot. Masa tu 500 sampai dah kali 500 tu dah kat 3,000 lah. Lepas tu depo 500 and then start naik lah. Habis tu daripada wave naik daripada 500 dah jadi 3,000 dah. Lepas tu naik US dollar. Naik tu lepas tu floating sampai rasanya 70% kot, maksudnya 70 to 80%. And then saya ada biasalah high risk kan, dia berpeluh sikit. So takut margin call dah naik banyak dah kan. So saya tambah lagi depo kat situ 1,000. Saya tambah depo 1,000 tapi tak capai pun, tak sampai pun, lebih margin call. And then dia pergi balik profit. So daripada situ jadi naik sampai 7k, so naik sampai 14k. So daripada situ naik sampai jadi total 50k US dollar dalam masa 4 bulan saya buat. Dalam masa 4 bulan. Lepas 4 bulan tu 2 bulan lagi tu saya trade relax je 6 bulan. So dapat total semua sekali ni 50 something lah. Alhamdulillah. Itu rezeki yang bersusah payah pada start 2013 dapat itu yang yang berjaya tu, yang manis tu pada tahun 2000 berapa masa tu dengan Ford 17 yes. Dan selepas pada tu terus Faiz relax, tenangkan diri. Relax je lah. Lepas tu saya ambil kelas business, kelas marketing. Lepas tu and then buat business. Habis tu saya macam tu. Saya tak bukan macam setengah orang, saya terus jam dapat duit, beli kereta mahal lah. Tak. Saya fikir masa depan. Bagus. Saya suka tu pendekatan. Kita berjaya, kita tak, yalah, separuh orang dia nak menunjukkan kejayaan dia bersusah payah, dia beli motor besar, kereta sport. Saya pun beli juga motor besar, tak beli kat macam tu. Beli juga? Sekarang lah. Ni cerita pasal mula-mula dulu. Terkejut lepas tu. Aku baru nak jack kau. Sekarang motor besar Yelah, ada lebih. Apa salahnya kan? Saya dah ada lebih tu baru boleh. Tak boleh. Jangan macam kalau dah ada, contoh ada 100,000 nak beli kereta 90,000. Aduh, itu masalah lah. Nak bela. Betul lah. Sebab kita tak tahu lagi perjalanan kita di masa depan. Betul. Kan? Lepas tu suka untuk bacakan satu daripada saudara kita ni lah dan Pak Su tak tahu sama ada beliau ni ada trader atau tak. Khairul Nizam Isa, boleh tak share sikit cara bersedekah tu? Okey, boleh, tak ada masalah, boleh. Baik. Lepas saya share ni, saya minta satu saya minta satu je, tak ada yuran apa semua, tak ada. Lepas saya share ni, saya minta yang mana yang dengar semua cara tips ni, korang ajar orang lain, share kepada orang lain semua. Jangan simpan kat korang semua, share je kat orang lain. Supaya orang lain pun boleh nak bersedekah sama dan merasa dia punya kejayaan. Betul. Rasa dia bila kita bersedekah ikhlas, dia punya rasa tu lain kan? Dia lain. Walaupun yalah, tak kisahlah 10 sen ke 20 sen ke kan, RM10 ke 100 ke 1,000 ke. Okey, macam Faiz, macam saudara Khairul Nizam Isa ini bertanya. Dia sedekah ni sebenarnya kita tak boleh fikir kalau kita bersedekah ni kita nak duit. Tak boleh. Kita sedekah ni Allah akan bagi duit.
No, tak, dia bukan macam tu. Dia bila kita sedekah ni, Allah dia akan bagi dalam banyak macam-macam bentuk. Kadang dia bagi dalam bentuk duit, kadang dia bagi dalam korang jadi pandai, kadang dia bagi korang jumpa dengan orang yang boleh guide korang berjaya. Bertambah berjaya lagi. Betul, saya perjalanan saya macam tu. Allahuakbar. Perjalanan saya nak cerita kisah sedih saya dulu. Tak apa, kita nak kongsi sebab biar diorang ni jelas. Sebab saya dulu buat semua benda banyak tak jadi. Lepas pada tu lepas saya banyak bersedekah tu, asyik jumpa orang yang betul je. Jumpa orang betul, dia guide ni macam ni. Oh okay. Ni saya pun tak melawan. Saya dengan guru saya tak pernah melawan lah. Kalau dia cakap kau buat, okay saya buat. Jadi kita jadi lain kira. Itu lain kira. Yang penting cikgu kata okay kau buat latihan ni, mesti buat. Buat lah, cakap kau buat lah. Apa aku cakap kau buat. Kau kena buat. Sebab tu macam kalau saya mengajar orang pun kau buat. Sebab orang ajar saya macam tu kan. Betul lah. Sebab teknik tu berjaya. Saya punya mentor semua yang mana dari segi bisnes semua ajar saya macam tu. Saya pun ajar orang macam tu lah. Sebab macam mana saya boleh macam tu, saya pun nak orang macam tu lah. So macam dari segi bersedekah, okay kita back balik sedekah. Okay, sedekah ni simple aja. Okay, contoh kalau korang nak bersedekah kan, dia perasaan ni korang tak sedar. Contoh time korang pergi masjid lah. Pergi masjid, lepas tu adalah nampak tabung kat situ. Ini korang buka wallet korang, dan wallet korang tu ada nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar. Lepas tu nilai yang paling besar tu korang sedekahkan. Maknanya dalam 100, 50, RM10, RM1 ambil yang paling besar. Paling besar. Ataupun kalau duit banyak, kalau duit dah banyak 50 semua kan, okay, sedekah bagi waktu mana hati korang seberat hati nak bagi, sanggup bagi. Contoh ada RM500. RM500 tu cukup untuk sebulan aja. Dah buat keluar lah nak withdraw. Lepas tu pergi masjid, alamak ada tabung ni, orang teringat sedekah. Buka-buka, RM500 untuk sebulan ni berapa aku nak bagi ni. Tu cabar bagi 200 ni aku nak makan apa lagi 2 minggu ni. Dia berat hati. Yang paling berat hati tu yang tu ke sedekah. Tengok lepas tu apa jadi. Simple je. Tapi kena ikhlas lah. Berat hati tu ikhlas lah. Jangan berat hati tu lepas tu balik duk aduh menyesalnya aku. Tak boleh lah. Tak ada apa. Tak boleh lah. Dia kalau dah berat hati tu kita bagi kat letak je. Berat apa ringankan jugalah sekali. Cuba lah tengok. Dia kadang duit tu datang lambat sikit. Kadang dia bagi kita tahu nak fikir, dapat idea nak buat ni, buat sukses. Kadang betul tiba-tiba keluar lagi jumpa, tiba orang jumpa tegur ni, tengok abang ni buat ni, datang lepak sekali, kenal dengan orang yang sukses, mana kita tahu. Macam saya macam tu, saya jumpa mentor-mentor saya, ramai yang sukses. Okey, sangat menarik ya. Saya harap kepada saudara Khairul Nizam Isa dan juga semualah yang mendengar ya, salah satu cara bersedekah ya. Saya pun teringat kepada Cikgu Syufaat, tak silap saya, juga tetamu segmen Inilah Ceritaku, itu juga yang dia cakapkan. Dia kata sedekah ni dia banyak cara sedekah ya. Salah satu cara yang paling baik tabung masjid dan kemudian membantu orang yang sedang kesusahan. Betul. InsyaAllah Allah akan tolong balik 10 kali ganda. Betul. Memudahkan kerja kita. Kan. Jadi terima kasih Faiz untuk pertanyaan daripada saudara kita ni. Satu lagi. Kalau yang paling ni lah, sedekah ni lah, jangan kita ingat sedekah kat masjid saja macam ni apa semua kan. Betul. Pada saya yang paling penting lah, adalah ibu bapa. Saya pun nak bertanya tentang ibu bapa. Adakah ibu bapa Faiz tahu yang Faiz dalam bidang forex? Dia orang mula-mula tahu, tapi tentangan yang ditentang lah, Faiz jangan buat lah ni, kau belajar je, sambung lepas ni kerja kerajaan. Tapi saya ni degil sikit. Saya minat bisnes apa semua, minat investment macam ni, saya buat juga. Dah buat lah, sekarang tak ada apalah, sekarang dia orang happy. Pada mula dia kan, bila ibu cakap macam tu, apa alasan Faiz kat ibu? Saya tak melawan. Saya tak cakap pun tak nak lah ni lah apalah, tak ada kan? Saya baik aja. Tak boleh kita ibu bapa ni, jangan kita melawan. Walaupun tak ada rasa kata ibu ni okey bu, ni trading bukannya skim cepat kaya, tak? Tak ada. Saya just angguk aja baik. Okey. Baik mak. Faiz cuba cari ni, macam ni, cari kerja ni lagi. Tapi lepas tu saya cakap, tapi sambil tu Faiz buatlah bisnes juga sikit-sikit. Lepas tu sampai
abah saya call. Kalau abah saya call tu sangat-sangat important lah, sebab abah saya jarang call. Okay. Dia kalau call tu, sampai dia call, balik lah duduk kampung, kerja kampung. Sampai dia dah cakap macam tu, maksud dia, saya pun macam, aku ni teruk ni, maksud tu lah. Tapi sekarang tak ada dah. Okay. Dia kalau panggilan daripada ibu, okey lagi. Kalau panggilan daripada ayah tu memang dah itu, kata putus dah tu. Itu dah tahap orang kata apa, nazak lah tu. Okay, itu masa zaman-zaman tu lah. Dan sekarang ini macam mana ibu dan juga ayah? Adakah Faiz beritahu Faiz dalam bidang forex, perniagaan mata wang? Alhamdulillah sekarang ni saya ada buka kedai dekat kampung. Saya bagi family berniaga. Allah. Saya tolong. Bagus. Lepas tu yalah, family saya tampung lah sekarang. Kedai runcit ke apa? Tak, kedai saya actually dia tu, kedai tu dulu sewa, lepas tu penyewa tu adalah masalah, so saya renovate balik, buat baru balik, and then saya bagi kakak saya berniaga kat situ. Alhamdulillah. Maknanya kedai tu khas untuk keluarga lah. Nak berniaga. Profit apa saya tak ambil. Tak ambil tahu pun. Saya tak ambil pun. Okay. Saya just nak tahu buat apa semua macam tu je lah. Itu je lah. Dan kita pun memang dapat profit, bagi kat mak, bagi kat kakak, settle lah. And then kalau tak cukup apa, ya saya support lah family. Okay, sangat menarik bagi saya bila dapat bersama dengan Faiz ni. Okay Faiz, kemanisan yang Faiz rasa dalam dunia forex ini. Sampaikan Faiz kata inilah dia yang aku cari selama aku susah ni. Oh, ni dia rupanya. Kemanisan yang macam mana yang Faiz rasa dalam hati? Okay, kemanisan saya bukan amount duit tu yang saya dapat 50k. Okay. Bukan. Kemanisan saya akhirnya saya dapat buat benda jadi. Sebab sebelum ni sepanjang hidup saya banyak benda tak jadi. Okay. Banyak gagal. Okay. Banyak gagal, banyak dapat penghinaan, banyak ditendang. Allah. Nak cerita tu detail lah. Kuat semangat. Sebab jarang-jarang sekali lah. Sebab saya tahu bila seorang trader tu dia fresh, muda, baru lepasan daripada dia sangat cepat dan sangat kuat mentaliti dia. Dan saya sangat gemak, suka bila sebab kita nak cari kerja sekarang ni untuk budak-budak diploma, degree, sementara dia nak mendapat pendapatan. Rasanya paksu rasalah tak salah untuk dia belajar macam mana nak jana duit, tapi dengan cara betul lah. Betul. Sebab dia orang ni minda tengah fresh, senang nak belajar. Dan ramai juga pasu tengok ada juga tetamu kita pun masih lagi belajar, dah berjaya kan, macam contoh Farhan apa semualah, ramai lagi lah. Jadi tentang sedikit tip nasihat untuk trader-trader di luar sana yang rasa alamak aku nak jadi macam Faiz macam mana ni. Okay, kalau nak jadi macam saya nak berjaya lah, maknanya konsisten dah boleh. Saya rasa jangan jadi macam saya banyak gagal tu tak. Itu di awal. Betul. So kalau korang rasa baru gagal sekali dua, saya malas nak pandang. Maknanya Faiz saya lagi banyak menghadapi kegagalan, rejection, penghinaan. Banyak. Bukan daripada ni, orang-orang sekeliling lah banyak rejection. Macam-macam. Ditendang keluar rumah macam mana, dituduh macam mana. Panjang cerita dia kalau saya nak cerita tu. Saya tak terfikir pasal rakan-rakan sanggup mengeluarkan kata-kata macam tu. Ada zaman peristiwa minum air sejuk sarapan pagi dengan sekeping roti untuk tahan lapar nak belajar ni, degree ni. Semua tu betul lah. Lillahi ta'ala. Saya tak tipu lillahi ta'ala. Saya tak tipu. Itu satu pengorbanan. Tengok kayaknya buat cerita tak ada. Kalau kita ikhlas kepada semua lah di luar sana kita ambil. Dan saya suka untuk kita bercerita tentang buku. Macam mana buku ni boleh terhasil dan kenapa Faiz buat buku. Lepas saya jana daripada 500 sampai 50,000 tu, lepas pada tu ramai berbusu-busu lah masuk kat Facebook. Saya pun post kan, dah berbusu-busu masuk, and then ramai nak belajar ni, and then saya pun letak personal coaching. Sebab saya pun belajar mahal. Okay, belajar mahal. Betul, saya belajar habis untuk ilmu wave saja ni 20,000 lebih kurang. Tapi itu ringgit lah. Saya bayar dalam dolar. 20,000 saya habis untuk ilmu wave saja. Yang lain-lain tak campur.
Yang dulu tak campur lah. Jangan tanya lah macam mana saya kumpul duit daripada ni saya trade dengan lah apa tak semua ni. bekerjanya dengan tu je. Ya Allah. Seksanya. Okay. So saya buat personal coaching, harga memang mahal lah. So adalah beberapa orang yang datang sanggup belajar dengan saya. Alhamdulillah, yang mana yang dah belajar, Alhamdulillah sekarang ni okay lah, semua sukses dah belajar. Alhamdulillah. And then tapi ramai lagi nak belajar lepas tu. So saya pun macam macam mana aku nak ajar ni. Macam mana nak ajar seorang-seorang ni. Aduh. Tak, betul. Bila personal coaching ni. Personal coaching ni dia yelah, kita pun tahu, trader di luar sana pun tahu. Sebab lepas tu nak buat seminar. So saya pun fikir seminar, seminar one day, mestilah one day, 2 day, macam 2 days pun orang dah ni dah kan. So one day nak belajar wave in one day tak boleh. Sebab wave ni susah, and then dah simplify dah pun mesti ambil masa juga nak faham kan. Lepas tu saya pun fikir macam mana, how about macam aku create buku lah. Buat buku senang, orang boleh baca. Boleh baca hari-hari, boleh dapat hari-hari. Tak faham, boleh tanya. So dari situ lah create buku. So dalam penghasilan buku ni, tulis buku lama setahun lebih. Setahun lebih? Ya, nak tulis susah, nak tulis bahasa dia. Memanglah. Ingat penulis buku ni main tulis macam tu je. Cuba lah buat, tak percaya. Dah berapa kali dia seram, tulis koyak balik. Dan sekali lagi kita tunjuk dekat kamera buku yang dihasilkan oleh Faiz yang bertajuk Seni Forex Terhebat, strategi rahsia untuk menjadi jutawan dengan currency trading. Apa sedikitlah intipati dalam buku ni. Dalam buku ni, so first page dia intipati dia, kita buka. Awal ada biodata saya, ada gambar saya yang macam Tom Cruise sikit, jangan jealous. Tak ada, gurau je. Lepas tu kita buka isi kandungan dia. Dalam isi kandungan dia, korang akan belajar prinsip asas dekat sini. Kita ada prinsip asas, kita ada trend line. Prinsip asas ni, prinsip asas dalam wave lah. Dalam wave prinsip asas wave lah, wave teori ni. Macam mana wave ni. Sebab saya kan, kalau Elliott wave, dia complicated. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 episode, ada 8 wave. So dia ada satu cycle dia, sampai berapa cycle, sampai semua cycle ada dalam 144, if I'm not mistaken lah. And then kita orang dah simplify dia daripada contoh macam cycle kecil dia 8 wave. Kita orang dah simplify kan dia jadi lagi kecil lah. Jadi lagi simple, lagi padat. Mudah. Lagi mudah. Dia tak padat, dia simple. Simple lepas tu memang berkesan lah. Memang senang faham lah. Mudah difahami. Lepas tu satu lagi, memang market bergerak macam tu. Itu yang best dia. So prinsip asas kat sini. And then trend line. Trend line ni cara yang betul tarik trend line. Memang sebab ramai saya tengok. Sebab memang ramai saya tengok orang tarik trend line, main tarik aja. So ini tarik based on lepas kita dah counting wave macam mana, dah nampak wave dia macam mana, so kita tarik trend line tu. Depan sikit buku. Depan sikit dekat kamera. Ni nampak. Lepas tu kita ada belajar Fibonacci. Fibonacci macam mana, apa tu Fibonacci, benda betul Fibonacci. Kadang orang ni buat Fibonacci, tarik Fibonacci macam kadang level-level yang mengarut nak jual kat orang kan. So saya punya macam base semua international lah punya yang orang pakai. And then kita masukkan dalam wave lah. Macam mana nak calculate, ada target dia, target wave A, B and C dia macam mana. And then lepas tu kita belajar divergent. Divergent ni macam mana nak tengok momentum wave dia. And then last sekali simple money management. Senang aja. Simple aja ni. Tapi itulah. Dan selama setahun mengumpul idea untuk membuat bahasa yang mudah difahami. Betul? Sebab Faiz jenis orang, tak nak orang susah untuk memahami. Betul? Saya pun cakap macam ni je kan. So kita nak olahkan bahasa yang dalam buku kan. So jadi susah sikit lah dekat situ. Bukan semuanya yang faham bahasa-bahasa. Kadang-kadang dia tahu benda tu tapi nak sebut tak kerti. Macam tu. Sebab dia belajar tak ada yang daripada basic. Kadang-kadang dia terus open real market real account. Tapi buku saya ni, saya not recommended for newbie yang zero forex. Pertanyaan daripada Gori Usman. Order macam mana tentang buku ni kalau nak dapatkan? Nak order senang aja, buka aja website www.faizfxc.com. Ini ada dia website kat belakang buku ni. Jap. Kejap ya, kita tengok ya. www.faizfxc.com. Senang saja. Dah clear dah. Kita dah tunjuk dekat kamera bila-bila nak
pergi je lah ke laman web tu. Okey, alhamdulillah kita ada seminit kata akhir daripada Faiz. Thank you Faiz sebab berkongsikan sesuatu yang tak simpan apa-apa pun, sebab Pak Su memang suka bila tetamu dia tidak simpan apa-apa pun. Ada cerita betul je, buat apa nak nipu kan. Kita cerita kisah yang, sebab tu kita letak segmen inilah ceritaku. Dia bukannya dramaku. Kalau betul. Dramaku dia lain. Dramaku TV3 pukul 7. Okey, kata-kata akhir daripada Faiz. Kepada trader-trader kat luar sana, okey, kalau nak belajar, kalau rasa macam tak kisahlah apa-apa bidang korang ceburi, teknik apa yang korang belajar, jangan cepat give up. Itu yang paling penting, jangan cepat give up. First thing korang kena minat. Lepas tu jangan cepat give up. Macam mana nak buat semua tu? Mindset korang kena ubah. Mindset kena ubah. Bila mindset ubah, automatik tindakan korang akan berubah. Buat tindakan yang tepat. Tindakan pula kena cepat. Fast action, fast result. Slow action, no result. Bukan slow result. Slow action, no result. Tak ada, tu pada saya. Tak ada langsung. Tak ada. Fast action, fast result. So lepas ni, habis saja segmen ni, kena ambil tindakan yang cepat. Belajar. Cari ilmu dulu. Lepas tu dah belajar, test dulu ilmu tu. Bila dah berkesan, baru masuk real. Sebab forex ni memang benda yang kita boleh buat duit. Sama ada kita nak buat go for high risk pun boleh, medium risk pun boleh, low risk pun boleh. Sebab forex ni, trading ni, dia adalah investment, dia bukan business. Apa-apa business, business ni dia melibatkan manusia, people. Itu business. Tapi forex trading ni dia adalah investment yang kita sendiri control. So how kita nak control? Kita kena ada ilmu. So nak ada ilmu macam mana? Kita kena cari. So nak cari ilmu macam mana? Kena ada mentor. Carilah mentor yang tepat, yang boleh guide korang, boleh berjaya semua, and then buat tindakan fast action, fast result. Slow action, no result. Okey, ribuan terima kasih. Saya suka bila semangat, Pak Su pun naik semangat sebenarnya kepada penonton-penonton kita bila Faiz berkata begitu. Semangat anak muda, berpayah-payahan dahulu, dan sekarang ni relax, dah ada pun kelas. Dan adakah membuka kelas untuk personal coaching ataupun kelas. Personal coaching, sekarang ni personal coaching lah. Tapi personal coaching saya cakap betul, harga memang meninggal. Mahal. Harga meninggal mahal. So saya pun nak suggest better korang beli buku ni, sebab kita orang ada group support dalam Facebook. So saya pun bukannya selalu sangat ada, saya pun sebab bisnes saya pun ada 2-3 bisnes lagi nak kena handle. So group saya akan masuk lah, support juga. Saya pun dalam group tu saya buat live, ada bagi setup yang mana pair yang mana yang boleh masuk, and then tim-tim lain, grup-grup kawan-kawan lain yang dah mahir dalam tu akan support. So kita ada group support kat situ, study group dekat situ, sekali boleh belajar sekali dalam tu, no problem. So yang ni adalah buku yang saya rasa untuk korang wajib dapatkan lah, untuk korang tambahkan ilmu yang lebih advance lah. Dan harga buku sekarang ni promosi 299 je. 299 je. Okey, ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada Faiz yang bersama dengan kita, ataupun Oppo telefon. Sorry. Macam Ikma dia tanya, buku yang warna hitam macam mana nak order? Okey, buku warna hitam tu dah sold out 2 hari je dah habis. Minta maaf. 2 hari je? Dah 500 unit aja saya keluarkan, yang tu dah habis. Tapi maknanya kena print lagi lah. Tapi yang tu limited edition, tu 500. Tapi dia tak ada beza, content semua sama. Okey. Dia beza dia cover saja, hard cover, macam buku tesis tu kan. Hard cover ada gold stamping. So yang ni cover dia cover biasa, just ada saya tengah meluncur tahu ombak duit sebab wave kan. Ini kat pantai mana ni? Ini pantai Daytona Beach ni. Wow. Okey, Ikma Abdullah boleh, tak apa, sama je. Ambil yang kuning ni pun boleh, yang hitam tu dah tak ada. Okey. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Faiz. Rasanya tak puas kita bersembang kalau waktu tu panjang banyak lagi cerita sebenarnya, betul kan. Kita terpaksa cut. Tapi alhamdulillah, dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, setelah berjaya sedekah, sebab betul. Dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain. Betul. Ke jalan yang lebih baik pun bagus. Tak semestinya di masjid, surau, mungkin macam-macam lagi lah. Kita berbuat baik pada
orang yang memerlukan. Okey, sekian, terima kasih kepada Sama-sama. Faiz, dan selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Ahmad Faizuddin dalam analisa pasaran. Stay tune terus bersama dengan CTC.FM.